Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 6 Mei bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Maut tersepit dalam mesin penarik fiber. Juga 7 motor berlanggar sesama sendiri. Johan Kariah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa 2007 Amnah Ayub meninggal dunia semalam. Allahyarham dilaporkan pengsan di kediamannya di Kuching sebelum dihantar ke hospital dan disahkan meninggal sekitar jam 4 petang Jumaat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar dalam catatan Facebook rasminya menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarhamah. Katanya almarhumah merupakan seorang tokoh Korea yang amat disegani. Jasa almarhumah begitu besar khususnya pembangunan ilmu Al-Quran di negeri Sarawak selain mendidik generasi muda untuk menguasai ilmu Tarannum. Dalam pada itu, Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Yusof dan seluruh warga JAKIM turut menzahirkan perkara sama. Dalam catatan rasmi Facebook JAKIM, mereka mendoakan semoga amalan solehnya sepanjang hidup sebagai guru Al-Quran dibalas dengan kebaikan dan ditempatkan bersama orang beriman. Selain dinobat Johan Korea peringkat antarabangsa pada 2007, Amnah Ayub juga merupakan Johan Korea peringkat kebangsaan pada 1998, 2000 dan 2007. Ketika hayatnya, Allahyarhamah banyak membantu dan membimbing para pegawai masjid Kori dan Koriah Sarawak, khususnya meningkatkan mutu pembacaan Al-Quran. Jenazah Allahyarham dibawa ke kampungnya di Kampung Sungai Kut, Dalat untuk dikebumikan hari ini. Seorang remaja maut manakala 6 lagi cedera selepas motosikal yang ditunggang mereka terbabit dalam kemalangan. Insiden berlaku di kilometer 259.9 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara pada 2.40 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Seremban ACP Nanda Ma'ruf berkata, kemalangan berlaku apabila motosikal jenis Yamaha 135LC yang ditunggang remaja berusia 19 tahun itu hilang kawalan lalu terbabas di lorong tengah lebuh raya itu. Keadaan itu katanya menyebabkan 6 penunggang motosikal lain berusia antara 17 hingga 21 tahun termasuk seorang wanita berusia 21 tahun yang cuba mengelak berlanggar sesama sendiri. Tambahnya 2 lagi mangsa lelaki masing-masing berusia 21 dan 18 tahun mengalami kecederaan parah di bahagian kepala, tangan dan kaki, manakala 4 lagi luka ringan di tangan dan kaki. Jelas Nanda mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Tuanku Jaafar untuk dibedah siasat, manakala mereka yang cedera menerima rawatan di zon merah dan zon kuning hospital berkenaan. Nanda berkata mana-mana individu yang menyaksikan kemalangan atau mempunyai rakaman video berkaitan kes itu diminta tampil ke Balai Polis berhampiran bagi membantu siasatan yang dijalankan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang pekerja kilang maut selepas tersepit di dalam mesin penarik fiber di sebuah kilang di Jalan Kemuning, Kuala Lumpur. Mangsa Mat Suruj Ali berusia 21 tahun, warga Bangladesh mengalami cedera parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Pusat Gerakan Operasi Bomba Selangor Zulfikar Jaafar berkata seramai 10 anggota termasuk pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Shah Alam bergegas ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pada jam 7.06 pagi tadi. Lelaki tersebut dilaporkan tersepit di mesin itu ketika sedang bekerja dan pihak bomba mengambil masa selama 10 minit untuk mengeluarkan mangsa. Mangsa yang mengalami cedera parah telah disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan KKM dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.
Susulan jambatan runtuh di Kampung Enggor, Kuala Kangsar yang menjejaskan kira-kira 5,000 penduduk di beberapa buah kampung di sekitar Karai. Penduduk kampung kawasan yang terlibat menggesa pihak berkaitan supaya mempercepat kerja-kerja pembaikan jambatan terbabit. Ini kerana menurut penduduk, kerosakan yang berlaku menjejaskan aktiviti harian mereka. Dakwa penduduk laluan jambatan itu yang ditutup sepenuhnya sehingga kerja pembinaan baharu selesai itu dijangka memakan masa antara 15 bulan hingga 2 tahun dan ia menyukarkan mereka. Ini kerana lencongan jalan dan laluan alternatif yang disediakan kepada penduduk setempat menyebabkan mereka perlu melalui laluan yang lebih jauh. Jalan alternatif tu dia kira bagi jauh lah. Sebenarnya jalan alternatif tu kalau macam penduduk sini yang bekerja kilang, dia memerlukan bas. Bas tak boleh masuk. Sekarang ni alternatif dia orang, bas tu kena pusing lebih kurang dalam 3 atau 4 km ke lalu di jalan besar masuk Pekan Loh, Kampung Loh dan melalui Pekan Karai. Sementara itu, Exco Infrastruktur Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Perak, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, Jabatan Kerja Raya JKR akan buat perincian dalam masa terdekat bagi kerja-kerja pembaikan. Katanya sebuah jambatan baharu akan dibina di Kampung Enggor bagi menggantikan jambatan yang runtuh. Mengikut profesional punya tempoh tu lebih kurang 15 hingga 22 bulan. Tapi kalau seandainya ada usaha-usaha untuk mempercepatkan proses itu, kita akan cuba sedaya upaya. Tapi buat masa ini mengikut jangkaan daripada pihak yang akan bertanggungjawab itu di antara 15 hingga 22 bulan. Kalau kita boleh cepatkan, kita cepatkan. Datuk Seri Muhammad Nizar berkata penduduk yang terjejas boleh menggunakan laluan alternatif di Kampung Loh yang terletak kira-kira 5 km dari lokasi runtuhan jambatan. Beliau berkata demikian kepada media pada Majlis Aidilfitri Adun Sungai Rapat di Taman Lapangan Jaya Ipoh hari ini. Dalam kejadian sekitar 11.40 malam Rabu lalu, jambatan merintangi Sungai Enggor dekat Karai runtuh akibat arus deras dan mengakibatkan rutin harian kira-kira 5,000 penduduk terjejas. Runtuhan jambatan itu berlaku berikutan hujan lebat berterusan pada sebelah petang sehingga menyebabkan paras air sungai naik mendadak dan arus deras mengakibatkan hakisan dan tanah rebak sebelum struktur jambatan retak dan runtuh. Kerajaan Pusat akan menyediakan dana tambahan kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk melaksanakan segera projek transit aliran ringan LRT. Pengumuman itu dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa berucap pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di Permatang Pauh. Pulau Pinang katanya sudah berdepan kesesakan lalu lintas yang keterlaluan sejak sekian lama dan amat memerlukan LRT untuk mengatasi permasalahan berkenaan. Menurut Datuk Seri Anwar, satu pertemuan dengan kerajaan negeri akan diadakan dalam tempoh 1 ke 2 minggu lagi bagi membincangkan berhubung skim untuk pelaksanaan projek terbabit. Dan Menteri Pengangkutan, Saudara Anthony Loke ada di sini, memberikan persetujuan pada prinsip. Semalam saya ada perjumpaan dengan KSP dan pegawai Kementerian Kewangan untuk mencari kaedah yang baik dan dalam tempoh 1-2 minggu kita akan ada pertemuan dengan Kerajaan Pulau Pinang untuk mengadakan skim yang benar-benar cukup kerana peruntukan itu agak besar jadi bentuk pinjaman dan memerlukan campur tangan Kerajaan Persekutuan dan supaya dapat disegerakan. Kesesakan di Pulau Pinang ini keterlaluan. Kita ada MRT, LRT, pelbagai monorail di Lembah Kelang. Mengapa tidak boleh dialih kepada satu kota yang kedua terbesar di negara kita dan tidak boleh ambil sikap yang negatif terhadap pembangunan mana-mana negeri. Jelasnya pengumuman yang dibuatnya juga adalah dalam usaha meredakan pelbagai isu kontroversi yang melanda di bawah pentadbirannya termasuk berkaitan projek tambak laut Selatan Pulau Pinang PSI. Beliau berkata demikian dalam ucapannya di Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Pulau Pinang di Permatang Pauh. Majlis yang mendapat sambutan hingga 200,000 pengunjung itu dihadiri Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi serta jemaah menteri. Formula Ramadan Pesta Ibadah TV Al-Hijrah luar biasa. Persatuan Cerebral Palsy Johor dalam usaha ke arah self-sustainability menerusi kaedah crowdfunding.
Menurut pengarahnya, Yazid Mohamad, pihaknya kini dalam proses merangka dan menjalankan beberapa inisiatif program yang bertujuan untuk mendapatkan dana bagi menampung sebahagian kos operasi persatuan yang dianggarkan berjumlah 1.8 juta ringgit setahun. Kerajaan mengambil inisiatif untuk mengendali sekolah ini supaya bila persatuan ni, walaupun persatuan pernah pada satu ketika dulu persatuan kekurangan dana, hampir ditutup. Kita war-warkan melalui platform media sosial untuk ditutup kerana kurang dana. Tapi alhamdulillah kita usahakan cara lain, maka ianya masih kekal hingga hari ini. Yang saya cuba maksudkan bahawa di masa akan datang, sekiranya sekolah diambil alih oleh pihak kerajaan, maka kalau persatuan pun tak ada dana, sekolah tak tutup. Terbaru, pihaknya akan menganjurkan pasar ria jualan amal pada 20 Mei ini di perkarangan Persatuan Cerebral Palsy Johor. Ia bagi mendapatkan dana bagi membiayai dan menampung sebahagian kos operasi persatuan yang merangkumi sekolah pendidikan khas, unit terapi pemulihan dan bengkel vokasional. Persatuan Cerebral Palsy Johor menjadi sebuah pusat yang menawarkan perkhidmatan habilitasi, rehabilitasi dan pendidikan khas untuk kanak-kanak cerebral palsy bagi meningkatkan tahap berdikari secara maksimum. Yazid berkata demikian pada sidang media selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri Persatuan itu yang dimeriahkan dengan keberangkatan Yang Amat Mulia Cik Puan Besar Khalida Bustamam yang juga penaung Persatuan Cerebral Palsy Johor. Pada majlis ini, Yang Amat Mulia turut menyampaikan kurniaan sumbangan raya kepada murid-murid dan perantis bengkel di Persatuan Cerebral Palsy Johor. Bagi yang berhasrat untuk membuat sumbangan secara bulanan kepada persatuan ini, boleh berbuat demikian dengan hanya serendah RM15 setiap bulan ke Persatuan Cerebral Palsy Johor ke nombor akaun tertera atau layari laman web berikut. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kali ke-40 PBAKL. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengelola PBAKL Muhammad Khair Ngadirun, pesta selama 10 hari itu dijangka menarik kehadiran kira-kira 700,000 hingga 1 juta pengunjung. PBAKL yang akan berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur bermula 26 Mei hingga 4 Jun dan kemasukan adalah percuma. Ia bakal menempatkan lebih 800 gerai melibatkan hampir 200 penerbit tempatan dan antarabangsa termasuk dari China sebagai negara tamu. Apa yang berlaku tahun ini sangat menarik sebenarnya. Kita ada lebih 811 seruai dan juga lebih 180 pempamer akan bersama-sama kita memeriahkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Perkara yang paling menarik adalah Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kali ke-40 ini dijangka pesta buku yang paling meriah, yang mana ia mengumpulkan ramai penulis tempatan dan juga daripada luar negara. Kita melihat bahawa sekarang ini penerbit sedang rancak menerbitkan buku-buku baru. Jadi kita harapkan akan ramai peminat dan pencinta-pencinta buku yang hadir dan memeriahkan Pesta Buku Antarabangsa. InsyaAllah kita juga akan membawa penulis-penulis luar negara daripada Indonesia dan juga kita akan memperkenalkan ASEAN Write Fair yang mana 5 ambassador buku dari peringkat antarabangsa kita akan bawa ke Kuala Lumpur. Beliau ditemui Berita Al-Hijrah selepas menghadiri majlis malam baca puisi pena di Rumah Pena Ibu Negara malam semalam. Tambahnya, PBAKL kali ke-40 berkenaan merupakan anjuran Majlis Buku Kebangsaan Malaysia MBKM di bawah Kementerian Pendidikan dengan kerjasama 6 persatuan-persatuan industri buku di Malaysia. PBAKL 2023 dijangka dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 27 Mei ini. PBAKL merupakan acara utama dalam kalender global penerbitan bagi setiap tahun. Fahaman ekstremisme dan liberalisme semakin berleluasa dan perlu ditangkis. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Usuluddin Uniza, Profesor Madya Dr. Ahmad Bazli Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah diminta berhati-hati dengan keadaan itu ketika ini yang dilihat boleh mengancam akidah. Jadi dalam suasana sekarang ini kita kena hati-hati jugalah. Sebab perkara yang sama muncul cuma dalam jenama yang baru dengan istilah-istilah seperti reformasi, membuat tajdid
nak membuat pembaharuan. Banyak idea-idea yang sebenarnya bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah muncul, menyelit di kalangan di dalam gerakan-gerakan ini. Sama ada golongan-golongan yang literalis ataupun golongan-golongan yang liberal tadi. Jadi prinsip-prinsip dan dasar-dasar epistemologi Islam ini kita perlu nyatakan dengan tegas berasaskan manhaj yang telah dirumuskan oleh Ahlussunnah wal Jamaah melalui matan-matan akidah mereka yang merupakan pendirian sebenar Islam yang wasat, iaitu adil dan beradab. Beliau berkata demikian pada Seminar Antarabangsa Ahli Sunnah wal Jamaah 2023 yang bertemakan Manhaj Akidah Majoriti Ahli Hadis Aswaja 2023. Seminar berkenaan bertujuan berkongsi ilmu akidah pemikiran Islam berpandukan pegangan ahli sunnah wal jamaah di samping melahirkan umat Islam yang bersedia menghadapi isu penyelewengan akidah. Lebih 400 peserta dari dalam dan luar negara hadir pada program anjuran Persatuan Mahasiswa Usuluddin PMUS dan Pejabat Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu MAIDAM, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan dan Majlis Belia Negeri Terengganu. Seminar ini berlangsung selama 2 hari bermula semalam secara maya dalam Cisco Webex. Stesen televisyen TV Al-Hijrah terus kekal sebagai saluran Islamik nombor 1 Malaysia pada bulan Ramadan 1444 Hijrah. Menurut kajian syarikat pengukuran penonton Nielsen Media, TV Al-Hijrah menjadi pilihan utama rakyat Malaysia pada bulan berkenaan dan mengungguli tangga pertama saluran Islamik ketika bulan mulia itu sejak 2020. Perencanaan TV Al-Hijrah dalam usaha menyuburkan nilai-nilai murni pada bulan Ramadan dalam kalangan penonton mendapat tempat apabila data-data kajian pengguna daripada Nielsen Media menunjukkan tempoh antara 23 Mac hingga 21 Mac menterjemahkan kecenderungan penonton untuk bersama TV Al-Hijrah. Menyedari tanggungjawab sebagai penyiar yang bermatlamat menyebarkan ilmu dan dakwah kepada penonton, saluran TV Islam pertama tanah air TV Al-Hijrah menepati jangkaan awalnya apabila berjaya mencatatkan trend kepenontonan luar biasa pada Ramadan lalu. Seawal jam 4 pagi, program Cinta Ilmu Qiyam diterbitkan sebagai pembuka hari baharu di bulan Ramadan dengan pengisian bimbingan rohani ketika umat Islam mula bangkit untuk beribadah malam sebelum bersahur dan memulakan rutin ibadah berpuasa. Ia disusuli siaran langsung Assalamualaikum Sahur pada jam 5 pagi yang memuatkan kandungan ibadah solat-solat sunat yang dituntut selain bertazkirah dan bersahur bersama hos dan asatizah yang diundang sebelum diteruskan dengan Assalamualaikum Subuh, sebuah slot yang menganjurkan budaya dan amalan berwakaf, berinfak dan bersedekah pada awal pagi yang juga bersiaran secara langsung jam 6.30 pagi. Pada Ramadan tahun ini, TV Al-Hijrah berkedudukan ke-8 pada senarai 26 saluran berbahasa Melayu berbanding tempat ke-12 pada Ramadan tahun lalu dengan jumlah share 2.81% untuk tahun ini. Peningkatan luar biasa 140% berbanding tempoh sama tahun lalu. Sejak tahun 2019, share tahun 2023 ini adalah yang tertinggi berbanding bulan-bulan Ramadan sebelum ini. Dengan membawakan tema kempen Ramadan 2023, Imarahkan Ramadan, Eratkan Jalinan, pelbagai rancangan disajikan bertepatan untuk mendidik jiwa, menghiburkan, memperbaiki kondisi serta nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapat sambutan yang menggalakkan. Peningkatan ketara rating pada slot 6 pagi hingga 6.30 pagi pada bulan Ramadan yang menyaksikan peningkatan 10 kali ganda berbanding bulan sebelumnya. Manakala rating hingga mencecah 382,000 tontonan adalah yang tertinggi dicatatkan iaitu pada waktu azan maghrib, iaitu waktu berbuka puasa yang sentiasa dinanti-nantikan penonton. Bagi Jabatan Berita dan Ehwal Semasa TV Al-Hijrah pula, insiden membelasah jemaah dan serangan di dalam Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis oleh entiti penjajah Zionis pada bulan Ramadan adalah tempias kekejaman yang amat dirasai oleh umat Islam di Malaysia. Berita Al-Hijrah dan Globe Al-Hijrah meletakkan konflik itu sebagai top story pada hari-hari Al-Aqsa diserang dan jemaah masjid dikasari. Unit editorial berita turut senada dengan pendirian kerajaan yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cakna dan responsif tentang isu yang melanda umat Islam khususnya di Palestin serta di negara konflik lain seperti Sudan dan Myanmar. Satukan ummah dengan ilmu yang menjadi tema TV Al-Hijrah pada tahun 1444 Hijrah turut melengkapi konsep
membangun Malaysia Madani yang diilhamkan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pemimpin nombor 1 negara. Antara program yang diterbitkan adalah program Cinta Ilmu yang bersiaran setiap Isnin hingga Rabu dengan membawakan tema Islam, Iman dan Ihsan. Selain berita Al-Hijrah yang memaparkan liputan-liputan harian program kerajaan dan laporan-laporan khas, program Bual Bicara seperti analisis dan 60 minit bersama turut menjadi platform diskusi isu-isu semasa rakyat, merangkumi aspek kesihatan, pendidikan, alam sekitar, masalah sosial dan sebagainya. TV Al-Hijrah sentiasa bermatlamat sebagai sebuah penyiar yang mendidik, menghibur dan menyatupadukan ummah dapat dilaksanakan seiring melengkapi 6 prinsip Malaysia Madani, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Hampir 200 orang terkorban di Kongo. 76 orang terbunuh dalam banjir kilat di Timur Republik Demokratik Kongo. Banjir akibat hujan lebat itu turut menyebabkan paras air sungai melimpah sehingga menjejaskan 2 perkampungan dengan teruk. 2 kampung berkenaan adalah Kampung Bushushu dengan bilangan mangsa korban sebanyak 70 orang, manakala di Kampung Nyamukubi 67 orang. Banjir itu menyebabkan tebing Sungai Chibira pecah sehingga memusnahkan bangunan serta kediaman. Orang ramai turut dilaporkan tertimbus dalam runtuhan dan pihak berkuasa menganggarkan jumlah angka kematian dijangka meningkat kerana ramai yang masih hilang. Beberapa hari lalu, negara jiran Rwanda turut alami banjir dan tanah runtuh yang telah mengorbankan 130 orang selain memusnahkan lebih 5,000 rumah. Panik kereta api dipenuhi asap. Situasi cemas itu terpaksa dihadapi para penumpang sebuah kereta api bawah tanah di London apabila beberapa gerabak tiba-tiba sahaja dipenuhi asap yang sekaligus mencetuskan keadaan huru-hara di stesen berkenaan. Rakaman video yang tular di media sosial menunjukkan situasi di stesen bawah tanah Clapham Common menjadi kelam kabut susulan para penumpang yang terperangkap cuba membuka pintu gerabak yang tersekat dan memecahkan tingkap untuk menyelamatkan diri. Di dalam tren itu dapat didengari suara beberapa penumpang sedang menangis ketakutan. Bagaimanapun, pihak bomba mengesahkan tiada unsur kebakaran. Menurut Polis Pengangkutan Britain, isu kereta api itu dipercayai berpunca daripada habuk brek yang selalunya boleh dikelirukan dengan pembakaran. Raja Charles III ditabalkan sebagai Raja Baharu Britain di Westminster Abbey, London hari ini dalam upacara pertabalan penuh istiadat. Ia adalah pertabalan pertama Britain sejak 70 tahun dan diadakan selepas 8 bulan kemangkatan Ratu Elizabeth II pada usia 96 tahun. Upacara gemilang penuh istiadat tradisi di Raja Britain itu turut menyaksikan pertabalan Permaisuri Camilla bermula pada 11 pagi waktu tempatan yang disiarkan menerusi siaran televisyen secara langsung dan media sosial. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah turut berangkat menghadiri istiadat pertabalan Raja Charles III itu. Seri Paduka berdua tiba di London Rabu lalu bagi mengadakan lawatan khas hingga 14 Mei atas jemputan rasmi Raja Charles III bagi menghadiri istiadat pertabalan baginda sebagai pemerintah Britain. Selain kunjungan raja-raja dan anggota kerabat, ketua-ketua negara, ketua-ketua kerajaan serta div-div kenamaan utama dari seluruh dunia. Kota London hari ini turut menjadi tumpuan dunia dengan kehadiran orang ramai yang membanjiri kota raya untuk menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.